Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, insya-Allah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-7. Boleh buka nota muka surat nombor 11. Ayat yang ayat yang ke-7 muka surat nombor 11. Kita baca sekali lagi ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayat yang ke-7 ini mengandungi dua nikmat yang Allah kurniakan, iaitu nikmat yang ke-8 dan nikmat yang ke-9 jika disusun bermula daripada ayat yang kedua. Okey, nikmat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang langit yang telah pun Allah tinggikan. Kemudian Allah kata Allah telah pun meletakkan al-mizan, iaitu neraca. Okay. Langit ditinggikan ini menurut tafsir Al-Misbah, ia membawa maksud memang ia kita nampak secara zahir langit ini memang dia tinggi. Tingginya langit Allah ini tinggi tanpa bertiang. Ini kita semua sedia maklum. Kemudian maksud yang tersirat langit ini tinggi juga menunjukkan kepada ketinggian kedudukan langit itu dari sudut kita panggil apa? Dari sudut langit ini, kalau kita pernah baca dalam surah As-Sajdah, langit ini ke tempat turun naiknya malaikat. Kan tak apa, langit ni kan menjadi tempat tempat turunnya malaikat, naiknya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintah Allah. So disebut langit ni membawa dua makna lah. Zahir, langit ini tinggi. Yang kedua dari sudut yang tersirat, dari sudut kedudukan alam langit itu. Okay. Apa maksud al-mizan? Al-mizan, kalau kita rujuk dalam nota, al-mizan menurut Ibnu Katsir membawa maksud keadilan. Mizan itu kalau kita baca terjemahan dia adalah neraca timbangan. Tapi Ibnu Katsir kata al-mizan dekat situ membawa maksud al-adl, iaitu keadilan. Maknanya kalau kita ambil makna al-mizan keadilan, kita kaitkan dengan wa wada'al mizan, maknanya Allah telah mewujudkan, meletakkan adanya keadilan. Okay. Kalau kita kembangkan lagi maksud al-mizan, saya sempat merujuk dalam tafsir al-Misbah, tapi dalam nota ni tak ada. Pak Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, beliau mengatakan al-mizan boleh juga diertikan dari pelbagai sudut. Dia kata al-mizan secara zahir memang membawa maksud alat penimbang. Al-mizan iaitu timbangan, itu alat penimbang. Juga boleh membawa maksud keadilan.
macam Ibnu Katsir ulas tadi, dan juga boleh membawa maksud keseimbangan. Itu juga membawa maksud kepada al-mizan. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Allah di al-mizan itu merujuk kepada alat penimbang, memang munasabah, kerana kita tahu bahawa ketika ayat Quran ini turun, memang orang-orang Arab ketika itu mereka suka berniaga. Jadi apabila mereka berniaga, mereka berjual beli, mereka perlu ada sesuatu untuk menimbang. Jadi dengan rahmat Allah, Allah telah memberikan manusia ini, dia boleh fikir, dia boleh buat. Kalau nak ukur berat, tinggi, lebar, panjang dan sebagainya, Allah wujudkan alat penimbang itu. Kenapa Ibnu Katsir kata al-mizan itu keadilan? Kerana kita faham pun simbolik kepada adil, orang akan tunjuk gambar apa? Penimbangan. Tu yang ada gambar dacing tu. Kan? Kita tengok kan dekat mahkamah dan sebagainya, dalam kehukuman dia akan tunjuk dacing. Seolah mana menunjuk apa? Dacing tu menunjuk kepada keadilan. Ada kiri, ada kanan. So dia kena adil. Sebab itu ada para ulama masukkan juga ke al-mizan juga membawa maksud apa? Keseimbangan. Satu rahmat tak? Satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya Allah telah mewujudkan bagi manusia ini dia perlu adil. Adil dalam semua perkara, dalam berjual beli, dalam dia berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Persoalan kita yang berikutnya yang kita nak ulas daripada ayat ini ialah kenapa Allah gandingkan al-mizan itu diletakkan bersekali dengan langit yang Allah tinggikan. Kan dalam ayat itu langit, lepas tu sebut al-mizan. Okey. Bagaimana tuan-tuan melihat al-mizan tadi telah kita jelaskan, ada 3 makna tadi tu. Maknanya dalam hidup ni perlu adil, hidup ni kalau menimbang jangan kurang, jangan lebih, hidup ni kena seimbang. Okey. Jadi kenapa al-mizan itu Allah letakkan bersekali dengan langit yang Allah tinggikan? Kata para ulama tafsir, kalau kita rujuk ulasan Ibnu Katsir, adalah nota muka surat nombor 11 tu, Ibnu Katsir kata apa? Allah telah ciptakan langit dengan penuh kebenaran, dengan penuh keadilan, iaitu seimbang. Kalau kita tengok langit, ada tak yang macam bengkok, yang tak seimbang, yang tak rata? Tak ada. Jadi kata Ibnu Katsir, sebenarnya Allah nisbahkan keadilan itu dengan langit yang Allah tinggikan. Sebenarnya Allah nak kata, kalau buat sesuatu itu perlulah adil, perlulah seimbang, sebagaimana langit itu Allah ciptakan dia seimbang dan adil. Sebab itu saya telah sebut pada hari yang sebelumnya, untuk tahu tentang langit kembali merujuk dalam nota suratul Mul, kerana kita tahu bahawasanya langit ini dia ada kaitan dengan bumi, yang bumi ini kita faham Allah pisahkan dia, langit ini Allah tinggikan. Seolah-olah kalau orang tanya dalam ruang lingkup adil yang macam mana kena buat, sejauh mana kena adil, maka para ulama kata, tengoklah bagaimana Allah adil dalam cipta langit, seimbang dalam cipta langit. Adil macam mana? Kena adil sangat. Macam mana nak kena adil sangat? Cuba kau tengok langit tu tinggi kan? Kita tengok langit tu macam, kita tak tahu nak ukur dia berapa tinggi. Jadi seolah-olahnya adil tu, engkau kena adil bagaimana setingginya langit itu. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya dia punya adil tu kena buat seperti tingginya langit tu. Okay. Dalam Tafsir Al-Misbah ni, saya sempat masuk pagi tadilah sikit, Ibnu Ashur, salah seorang ulama tafsir,
beliau mengatakan, ini jawapan kepada kenapa Allah letakkan timbangan keadilan itu duduk bersekali dengan ayat langit ditinggikan. Kata Ibnu Ashur, ia merupakan isyarat betapa penting dan agungnya keadilan itu, sehingga Allah kaitkan dengan arah alam yang tinggi. Kita tahu tuan-tuan, langit ni adalah tempat tinggal siapa? Tempat tinggal malaikat. Takdir kita duduk di lauh mahfuz di langit. Kita faham di langit ni merupakan satu alam yang sangat tinggi. Nabi diisrakan naik ke langit. Jadi adil ni dia punya penting, dia agung dia sebagaimana agungnya kedudukan langit tu. Boleh faham, nampak tak? Ibnu Ashur juga kata, ini menunjukkan keadilan itu ada kaitan Allah yang menurunkan daripada muka bumi atas perintah Allah. Okay, boleh faham ya? Jelas. Sebab kita faham pun sebelum ini dalam ayat surah Sajadah kan, bahawa langit ini merupakan tempat apa? Dikaitkan dengan tempat turunnya malaikat. Jadi kalau orang kata, kenapa selalu ditekankan adil, 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 hidup ni kena seimbang, perlu ada juga akhirat, perlu ada juga dunia, dunia perlu juga ada akhirat, kena seimbang. Dia punya penting dia tu seperti mana pentingnya, seperti mana tingginya kedudukan langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya harap jelas bagi keterangan ayat yang ke-7. Kalaulah Allah tak tekankan keadilan ni, apa jadi dengan kita? Maka porak-perandalah manusia ini kalau tidak ada keadilan. Jadi rahmat Allah telah mewujudkan, bahkan menekankan, mewajibkan perlunya ada keadilan, perlunya ada keseimbangan, sehingga kan Allah beri manusia ini boleh berfikir, dia boleh mewujudkan alat timbangan. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-8. Alla tafghaw fil mizan. Okey. Ayat ke-8 terjemahannya alla tafghaw, supaya kamu tidak melampaui batas fil mizan, dalam timbangan itu. So ayat nombor 8 kita jumpa kali kedua Allah mengulangi menyebut tentang al-mizan. Apa perkaitan ayat 8 dengan ayat 7? Okey. Ayat ke-7 kita belajar tadi bahawa Allah lah yang telah mewujudkan adanya mizan. Maka mizan tu kalau dah ada, nak kena buat apa? Maka Allah kata al-mizan tu dah ada, maka kamu janganlah melampaui batas apabila al-mizan itu sudah ada. Sebab itu para ulama mengatakan ayat ke-8 ini menerangkan fungsi Allah menciptakan al-mizan sebagaimana ayat nombor 7. Jadi ayat nombor 7 kan Allah mewujudkan al-mizan. Okey, so kalau al-mizan tu dah ada, maka ayat nombor 8 tu buat apa? Maka gunalah al-mizan itu. Jangan kamu melampaui batas dalam al-mizan. Baik. Mari kita dalami sedikit perkataan tatghaw. Perkataan tatghaw ni dia sebenarnya dia berasal daripada kalimah tagha. Tagha. Daripada tagha dia jadi kepada kalimah tatghaw. Apa tu tagha? Tagha dalam tafsir Al-Misbah merujuk kepada melampaui batas dengan sengaja dan tidak mengambil mengambil sikap remeh pada mana-mana perbuatan tersebut. Maknanya kalau kita nak kata siapa itu orang yang tagha,
Orang yang toro, orang yang melampaui batas dalam pekerjaan yang dia buat, dan dia mengambil sikap meremehkan pekerjaan yang dia buat, dia panggil toro. Jadi ayat yang kita baca nombor 8 tadi, Allah menerangkan, so kalau mizan tu dah wujud, maka jangan apa? Jangan kamu melampaui batas pada al-mizan itu. Okey, kita dalami sedikit perkataan fil mizan. Maklumat ni tak ada dalam nota yang bercetak, tak apa, tetap boleh take note. Dalam ayat fil mizan, jumpa tak perkataan fi. Perkataan kalimah fi itu maksudnya pada lah. Kan fil mizan maksudnya apa? Kalau kita berterjemahan, dalam ataupun pada timbangan tu. Okey, kalau Allah guna fi dalam ataupun pada timbangan tu, sebenarnya kalimah fi ini mengandungi makna apa? Makna yang menyeluruh. Menyeluruh tu faham maksud menyeluruh? Maksudnya macam ni, macam kita belajar surah Al-Asr, Allah kata manusia tu rugi macam mana? Innal insana lafil khusri. Allah kata manusia itu benar-benar dalam fi kerugian. Kenapa Allah guna dalam kerugian fi kat situ? Merujuk kepada dia rugi sedalam-dalamnya. Maksudnya keseluruhan dia rugi. Maksud dia macam tu. Jadi kalau Allah nisbahkan huruf fi dalam ayat ini, maknanya Tuhan kata apa? Jangan kau melampaui batas, jangan kau tidak adil, walaupun sedikit pun jangan melampaui batas. Sebab itu dimasukkan huruf fi al-mizan. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Okey, kita pergi ayat nombor 9. Dia ada kaitan dengan ayat nombor 8, dia ada kaitan dengan ayat nombor 7. Okey, ayat 9 ni tuan-tuan boleh buka muka surat nombor 12 dalam nota yang bercetak. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Okey. Terjemahan ayat 9, wa aqimul wazna, dan tegakkanlah cara menimbang itu bil qisti, iaitu dengan adil, wala tukhsirul mizan, dan janganlah kalian mengurangi al-mizan. Okey, ingat kembali ayat 7 tadi, al-mizan tadi, apa maksud dia? Okey, kalau tuan-tuan kaitkan al-mizan itu alat menimbang, menimbang berat ke, menimbang kilo ke, panjang ke, pendek ke, Allah kaitkan ayat nombor 9 ni apa? Allah kata, kalau kita baca ayat nombor 9 ni, ayat nombor 9 ni adalah ayat yang berfungsi untuk apa? Mengukuhkan lagi. Dalam bahasa Arab dia panggil taukid. Kita kalau nak menegaskan betapa pentingnya perkara itu, selalu diguna kaedah apa? Ulang, ulang, ulang. Jadi ayat ke-9 ni kita jumpa berapa kalikah perkataan al-mizan disebutkan? Bermula ayat 7, 8 dan 9. Maknanya al-mizan pada ayat 9 kita telah temui sebanyak kali yang ketiga. Maknanya al-mizan ni bukan perkara yang kita perlu pandang remeh. Betapa pentingnya al-mizan ni sehingga diulang 3 kali. Al-mizan wa wada'al mizan la tatghaw fil mizan wa la tukhsirul mizan. Diulang 3 kali. Bahkan ayat nombor 9 ini fungsinya mengukuhkan, menguatkan tentang al-mizan. Jadi dalam ayat ini ada perintah buat, ada perintah jangan buat. Allah kata kena buat apa? Wa aqimul wazna bil qisti, tegakkanlah cara menimbang itu dengan adil.
Dan Allah kata jangan kamu mengurangi timbangan itu. Tengok dia punya padunya ayat ni, dia masuk dua-dua sekali. Perintah berlaku adil, larangan jangan tidak berlaku adil. Batu Al-Imam Ibn Kathir, ni kita boleh baca pada ayat ini. Jadi kita nak tengok sedikit maklumat tentang wa'aqimu tu. Tuan-tuan, dalam Quran kalau tuan-tuan jumpa perkataan aqimu ni, sebenarnya dia adalah perintah yang Allah kalau guna wa'aqimu ni macam selalu diguna dalam bab solat kan. Wa iqamas solah, dirikanlah sembahyang. Diri kat tu bukan bermaksud asalkan sembahyang dah lah, tak. Kalau Allah gunakan dirikan sembahyang seperti wa'aqimu, maknanya ia mesti dilakukan dengan sempurna. Sebab tu Allah kata wa'aqimul wazna. Jadi kalau nak menegakkan keadilan ni, lakukan dengan sempurna, ikut syarat-syaratnya, tuntutannya. Kalau kita baca tafsir Al-Wahbah Zuhaili pun dia, setelah saya sebut tadi itulah, kata Al-Wahbah Zuhaili, ayat ini bertujuan untuk menegaskan perintah berlaku adil dan jujur. Cukup dengan tafsir ringkas ayat 7, 8 dan 9. Yang paling penting, mari kita lihat pengajaran dia apa. Pengajaran ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun sudah sedia maklum. Seperti yang kita faham tadi tu, kita faham bahawasanya ada dua perkara utama pada ketiga-tiga ayat tadi. Apa dia? Nikmat Allah, dengan Allah meninggikanlah langit. Dan yang kedua, nikmat keadilan, keseimbangan, alat penimbang kepada manusia. Jadi tuan-tuan, berlaku adillah semampu yang mungkin. Jangan sekali-kali curang dalam melakukan keadilan. Sebagai ketua keluarga, kena adil pada ahli keluarga. Sebagai ketua bagi mana-mana dia majikan, dia kena adil kepada anak buah dia. Begitulah kesemua sekali, dalam berniaga, dalam memberikan tugasan, dalam memberikan apa pun, jangan ada sedikit kecurangan. Kerana kita belajar tadi tu kan, dia ulang 3 kali Al-Mizan tu. Dan siapa yang memandang remeh keadilan ini, keseimbangan ini, Allah telah mengancam dia mendapat kecelakaan, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin. Kita boleh baca surah Al-Mutaffifin tu. Allah larang dengan ancaman wailun, celakalah. Jadi kesimpulan kita, adil ini perlu ditegakkan di mana saja kita berada, siapa pun kita, seperti mana adilnya Allah, seimbangnya Allah itu dalam melakukan langit itu ditinggikan. Baik tuan-tuan, itu saja pengisian pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung hari yang berikutnya dengan nikmat yang lain pula, yang mana esok kita akan sebutkan dari sudut hikmah susunan ayat itu, tentang konsep, dia ada konsep pasangan dalam ayat surah Ar-Rahman. InsyaAllah kita akan cerita pada hari yang berikutnya. Moga-moga dapat manfaat pengisian pada pagi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.